Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari yang penuh dengan keberkatan ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan, peluang kepada kita dapat sama-sama kita meluangkan masa pada tengah hari ini dalam mengisi kekosongan kita, waktu rehat kita ini dengan sama-sama kita mempelajari berkaitan dengan ilmu-ilmu zakat, khususnya dalam masalah zakat di negeri kita hari ini. InsyaAllah hari ini Alhamdulillah kita bersama dengan Al-Fadil Profesor Madya Dr. Atibullah bin Abdullah yang merupakan pensyarah kanan dia daripada Universiti Sains Malaysia, juga merangkap ahli Baitul Qasas Fatwa Negeri Pulau Pinang. Dan Alhamdulillah tetamu kita hari ini Doktor akan mengupas sedikit berkaitan dengan zakat mal mustafad, yang mana kita sedia maklum berkaitan dengan pendapatan perolehan yang kita perolehi saban bulan ataupun saban tahun dan sebagainya. Maka hari ini insya-Allah Dr. Profesor Madya Dr. Atibullah bin Abdullah akan mengupas kepada kita, memberi perincian kepada kita berkaitan dengan zakat mal mustafad. InsyaAllah tanpa melengahkan masa, saya persilakan terus kepada Al-Fadil Dr. Atibullah bin Abdullah untuk membentangkan kepada kita, mengupas kepada kita, memperincikan kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan zakat mal mustafad ini. Kepada Doktor kami mempersilakan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih pengurusi Ustaz Muhammad Saiful Amri Ibrahim. Pertama sekali saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat datang atau selamat turut serta di dalam talian yang disediakan oleh Zakat Pulau Pinang ini untuk kita sama-sama mengikuti program Zakat Zakah sempena bulan-bulan zakat dari penghujung tahun ini. Jadi saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian supaya kita semua berada dalam keadaan iman dan kesihatan yang baik untuk meneruskan kehidupan kita. Hari ini giliran saya lah pula. Saya dipahamkan program ini telah banyak kali dilangsungkan, dijalankan. Hari ini insyaAllah giliran saya untuk diminta bercakap sikit tentang mal mustafad ataupun zakat mal mustafad atau zakat harta perolehan atau harta pendapatan, dan insyaAllah akan menjawab beberapa soalan yang ditemukan oleh Ustaz Muhammad Saiful tadi. Tapi sebelum tu saya akan cubalah sekadar yang saya mampu dengan batasan ilmu dan yang saya ada sikit-sikit saja, ada juga dengan masa yang kita ada hari ini. Semoga insyaAllah kita akan diberi kefahaman dan diberkati oleh Allah SWT. Baik, untuk jawab soalan Ustaz Mat Saiful tadi ialah tentang zakat mal mustafad atau setengah-setengah kitab, setengah ulama kategori dia sebut apa sebagai zakat kasbil amal wal mihanil hurrah, kan, zakat harta pendapatan dan juga pendapatan daripada kerja-kerja bebas, kan. So zakat mal mustafad ini dia terdiri daripada, secara kasarnya kita boleh pecahkan kepada dua kategori umum lah. Yang pertama ialah gaji. Gaji artinya yang kita dapat secara berkala, bulan ke, minggu ke, hari ke, biasanya bulan lah, kan. Ataupun itu satu. Yang kedua ialah yang pendapatan bebas tadi, iaitulah yang kita dapat
Ini orang dia tak makan gaji tapi dia jalankan kerja secara profesional, ataupun dia buat kerja sendiri dia lah. Dia buat kerja sendiri seperti mana dia konsultan ke atau sebagainya. Kan? So dia bila siap kerja dia dapat berapa puluh ribu. Kalau cukup mesok dia cukup lah. Kalau tak cukup mesok tak cukup lah. Okey, jadi secara umumnya, secara yang bertulisnya, saya merujuk kepada laman web zakat lah. Yang dikatakan gaji itu apa dia? Biar kita jelas perkara ini. Iaitulah gaji, iaitu pendapatan penggajian seseorang yang merupakan ganjaran khidmatannya dengan sesuatu majikan atau orang persorangan atau syarikat atau institusi. Maknanya hasil daripada khidmatan dia, sama dia bekerja dengan majikan atau individu tertentu dia kerja dengan orang kaya, dengan orang ahli korporat. Secara individu, ahli korporat tu bayar gaji dia mungkin lebih tinggi daripada kita makan gaji kerajaan. Maka itu pendapatan dia lah, itu gaji dia lah. Atau pendapatan penggajian merangkumi gaji tahunan. Sama gaji tahunan kalau dia dapat untuk tahun, ataupun tunggakan gaji, ataupun dia dapat dalam bentuk bulan-bulan lah, atau tunggakan gaji, dan termasuk juga allowance yang dia dapat daripada kerja dia itu. Mungkin kalau macam kita kerjaan apa, kita dapat allowance makan. Kalau macam kita ada 300 tak dapat apa lah kan. Tapi kalau himpun banyak, kalau banyak dia termasuklah dalam pendapatan gaji. Kita boleh dikira juga dalam pendapatan gaji itu allowance makan, allowance kenderaan, allowance mesyuarat dan lain-lain. Dan termasuk juga bonus yang kita perolehi hasil daripada kerja kita tahunan, kita kerjaan dia bagi bonus setengah bulan ke, bonus bulan ke atau sebagainya. Itu yang takrif gaji yang merupakan satu daripada kategori malul mustafad, yang merupakan satu daripada kategori malul mustafad. Dan saya rujuk juga kepada fatwa yang diwartakan, fatwa di Pulau Pinang yang telah diwartakan pada tahun 2001 telah diwartakan tentang mal mustafad, kewajipan membayar mal mustafad, membayar zakat mal mustafad di Pulau Pinang ni pada 2001 lagi. Okey, dalam fatwa itu dikatakan penggajian adalah bayaran yang diterima oleh seseorang sebagai gaji atau upah kerja atau perkhidmatan yang dilakukan mengikut masa tertentu, termasuk allowance dan imbuhan atau bonus daripada apa-apa pekerjaan dan perkhidmatan profesional dan bukan profesional. So jadi itu gaji lah, gaji yang kita dapat secara berkala disebutkan tadi. Okey, itu satu daripada dia punya satu kategori, mana satu bahagian daripada malul mustafad. Yang kedua, malul mustafad yang kedua mungkin dalam bentuk pendapatan bebas. Pendapatan daripada kerja-kerja bebas. Ini kita bukan makan gaji, kita bekerja sendiri atau kita memberi perkhidmatan kepakaran yang ada pada kita. Itulah pendapatan seseorang melalui sesuatu kerja atau usaha kepakaran atau perkhidmatan yang merupakan ganjaran daripada khidmatnya. Pendapatan bebas ini merangkumi khidmat guaman, khidmat nasihat, juru perunding, rawatan, perubatan, kejuruteraan, seniman dan lain-lain. So jelas nampak dia berbeza daripada kalau zakat pertanian dia ada hasil-hasil pertanian, kalau zakat perniagaan daripada usaha perniagaan yang kita jalankan, kalau zakat ternakan ada binatang. Ini dia boleh kata zakat ni hasil daripada kepakaran dan kerja-kerja kita. Dia tak ada, mungkin kita boleh kata dia tak ada modal. Dia tak ada modal dalam bentuk haiwan atau dalam bentuk modal perniagaan dan sebagainya. Tetapi dia hasil daripada kerja empat kerat kita atau hasil daripada kepakaran, kemahiran kita. Maka itu yang kita perolehi daripada kerja-kerja yang terhasil daripada kepakaran ataupun usaha ataupun inisiatif kita itu, maka itu termasuk dalam kategori mal mustafad yang di negara kita dan di banyak negara lain di kategori yang diwajibkan zakat. Ya. Okey, saya rasa jelas kot Ustaz sebut tentang takrif dia tu. Jelas lah kan? InsyaAllah takrif itu. Okey, kita pergi kepada dalil. Dari mana datangnya kewajipan zakat malul mustafad ini? Okey, sebelum kita pergi dalil lebih awal lagi, saya boleh nyatakan di sinilah bahawa zakat malul mustafad ini dia bukanlah bukan mahal ittifaq
bukanlah satu poin di mana, bukanlah satu tempat di mana para ulama bersepakat mengatakan wajib zakat malul mustafad dengan arti kata sehingga kalau ada orang kata tak wajib tu dia jatuh kufur ataupun sebagainya. Dia malah dia mahallul khilaf. Dia adalah tempat di mana berlaku khilaf di kalangan ulama. Sampailah daripada ulama zaman dulu sehinggalah kepada ulama muasarah, ulama contemporary pun ada khilaf dia ya, tentang kewajipan membayar zakat malul mustafad ini. Tapi di Malaysia kita mengambil pandangan, kita mentarjihkan pandangan yang mengatakan wajib membayar zakat malul mustafad ini. Dari mana dalil kita ambil? Dalil kita yang pertama ialah daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 267, ya, di mana Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Itu ayat itu panjang ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhihi illa an tu'midu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Okey, syahid ataupun yang kita nak ambil di sini ialah yang sangat berkaitan dengan perbincangan kita mal mustafad ini, yang bahagian yang awal itu di mana Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang beriman, naklah kamu memberi nafkah. Memberi nafkah itu bayar zakat lah. Para mufassir bayar zakat. Min thayyibati ma kasabtum, daripada hasil-hasil yang baik yang kamu usahakan. Yang kamu usahakan. Wahai beriman, keluarkanlah zakat sebahagian daripada hasil, sebahagian, tak semua. Min thayyibah itu adalah, min itu litab'id, untuk menunjukkan bahawa bukan semua. Kita dapat sebulan beberapa puluh ribu, sebahagian kecil mungkin tu 2.5% saja, sebahagian kecil daripada yang kita usahakan itu untuk dijadikan sebagai pembayaran zakat. So itu dalil itu memang jelaslah. Di mana dalil itu kalau kita katakan dia bersifat umum, min thayyibati ma kasabtum, dia sebahagian kecil daripada hasil yang baik yang kamu usahakan. Yang kita usahakan ni banyak, ya. Kita pelihara hewan pun kita usahakan juga, kita berniaga pun kita usahakan juga, kita cucuk tanam pun kita usahakan juga. Tetapi itu, dan yang kita kerja makan gaji atau kita kepakaran kita pun yang kita usahakan juga. Jadi kalau kita kata ayat ini juga memberi dalil, menjadi dalil bahawa zakat pertanian itu wajib, zakat perniagaan itu wajib, zakat zakat pertanian, zakat perniagaan, zakat bagi yang kita usahakan itu, zakat ternakan itu wajib. Maka zakat gaji ini pun sepatutnya kalau kita nak ambil oleh itu boleh diwajibkan juga, kerana ia adalah sebahagian daripada apa yang hasil daripada usaha yang kita lakukan. Jadi kita mentakmimkan maksud ayat itu meliputi semua perkara daripada pertanian kepada ternakan kepada termasuk kepada hasil usaha yang kita lakukan dalam bentuk mendapat gaji, kerja-kerja yang kita lakukan dalam bentuk kemahiran kita mendapat gaji dan sebagainya. Itu satu ayat, itu satu dalil. Yang kedua saya ambil sebut satu-satu sajalah dalil ayat Quran. Satu dalil hadis Nabi SAW juga, satu hadis yang sahih daripada hadis Bukhari Muslim, hadis muttafaq alaih Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, ala kulli muslimin sadaqatun. Wajib ke atas setiap orang Islam itu sedekah. Itulah kalau wajib tu sedekah yang wajib lah. Ya, kalau Rasulullah kata wajib ke atas, kita faham, bahasa Melayu kita faham sedekah ni sunat je kan. Tapi bila wajib sedekah itu mana sedekah yang wajib, itulah zakat lah. Maka sahabat bertanya, qila ara'aita illam yajid ya Rasulullah. Sahabat tanya, kalau orang tu tak ada macam mana? Lalu Rasulullah menjawab, qala ya'malu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Maka kalau dia tak ada, dia bekerjalah. Kan benda yang elok ni, kalau tak ada langsung, kalau tak boleh kerja tak wajib lah. Tapi kalau dia bekerja, dia dapat hasil daripada pekerjaan dia, dan dia boleh manfaat, dia dapatlah manfaat dari pekerjaan itu, dan dia boleh bersedekah kalau cukup nisab daripada hasil pekerjaan dia itu, maka dia perlulah bayar zakat.
So hadis ini juga menjadi dalil, ya. Sebab ya'malu biyadaihi, bekerja dengan tangan dia, juga bersifat umum, termasuklah juga bercucuk tanam, termasuklah juga beternak, termasuklah juga dia bekerja makan gaji dengan kepakaran dia. Okey. So daripada dua-dua dalil ini saja, daripada Quran mana nas nakli daripada Quran dan hadis ada, cuma para ulama bila dia khilaf ni adalah cara mereka memahaminya. Di sisi ulama yang mewajibkan itu, mereka mentakmimkan makna ayat itu tadi. Kalau dalam Al-Quran tadi disebut anfiqu min thayyibati ma kasabtum, yang kamu usahakan, diumumkan semua yang kita usahakan ini, tak kala dalam bentuk tanam, dalam bentuk perniagaan, dalam bentuk ternakan, dalam bentuk kerjaan, kita makan gaji dan sebagainya, itu semua hasil usaha kita. Begitu juga dalam hadis tadi, ya'malu biyadaihi, dia bekerja dengan dua tangan dia. Juga bersifat umum, termasuklah kerja kita makan gaji. Jadi ini, maka kalau yang lain-lain tadi wajib zakat, pertanian zakat, apa semua tadi wajib, maka zakat ini pun wajib jugalah dengan berdasarkan kepada dua dalil yang tadi. Yang kedua, para ulama mengkiaskan dengan zakat-zakat yang lain tadilah yang saya sebutkan tadi. Selain dia mentakmilkan maksud ayat itu, dia kiaskan dengan zakat-zakat lain yang diwajibkan. Dan yang ketiga ialah dengan melihat kepada tujuan pensyariatan zakat itu sendiri. Di mana salah satu daripada tujuan pensyariatan zakat itu ialah untuk mengembangkan harta, untuk menolong mustahiquz zakah, orang-orang yang berhak menerima zakat daripada orang yang asnaf, yang ialah fakir yang asnaf-asnaf yang disebutkan dalam Quran itu. Kita nak membantu mereka, maka eloklah kalau orang pertanian, dia orang yang bercucuk tanam itu. Zaman dulu mungkinlah orang tak banyak makan gaji, sekarang ni orang bercucuk tanam dah kurang. Dan hasil pertanian pun taklah, kebun-kebun hasil-hasil juga taklah begitu besar. Tapi orang bercucuk tanam yang susah dulu, saya ingat zaman tahun 70-an, 80-an dulu, orang padi dia bukan banyak mana pun dia dapat, tapi mereka tetap committed untuk bayar zakat, kan. Padahal hasil dia orang setahun 2 kali saja. Kita kadang-kadang yang gaji besar-besar ni, dia sebulan gaji dia pun mengalahkan orang dapat tanam padi yang setahun tu, kan. Jadi kalau yang padi itu dia boleh bayar zakat, kan kita dapat gaji sebulan lebih daripada orang tanam padi 6 bulan tu tak boleh bayar zakat, kan. Itu dari segi maslahah, itu dari segi masalah, dari segi maqasid itu pun kita nampak, memang patut sangatlah orang yang mendapat hasil yang banyak dalam bentuk gaji. Terutamanya orang yang dapat gaji ini, kita kata yang cukup nisab ini biasanya dia dah masuk dalam middle class, M40. M40 ini kami dalam masyarakat Malaysia semakin besar di golongan M40 ini, golongan middle class ini. Kerana jawatan-jawatan kerjaan ini banyak middle class. Jadi kalaulah middle class ini tak bayar zakat, maka kita akan hilang satu sumber pendapatan negara, sumber kaedah untuk membantu umat Islam yang sangat besar. Maka dari segi dalilnya, dari segi kiasnya, dan juga dari segi maslahah dan maqasidnya, kita tengok sangat wajarlah kita mengambil pendekatan mewajibkan, menerima, mentarjihkan pandangan dia ataupun menerima pandangan ulama yang mewajibkan zakat. Dan pandangan ini juga dipegang oleh ulama-ulama kontemporari, bukan saja di Malaysia, termasuk di luar negara, Syekh Abdul Wahab Khamnaf, Syekh Abu Muhammad Abu Zahra, Syekh Dr. Qaradawi. Kalau di Asia kita, saya fikir Majlis Ulama Indonesia terima pakai zakat pendapatan, mungkin Majlis Ulama Indonesia ya. Ada satu lagi NU, satu ulama, saya rasa dia macam sikit pandangan dia. Kalau di Malaysia kita memang kita pakailah, ya, Majlis Fatwa Kebangsaan, Majlis Fatwa Kebangsaan telah memfatwakan, saya ingat tahun 1997 lagi, memfatwakan wajib zakat pendapatan, dan kebanyakan negeri-negeri di Malaysia, hampir semua negeri, cuma ada satu negeri. Lain negeri-negeri lain pakai, jadi hatta dan termasuklah di negeri kita Pulau Pinang sejak tahun 2001 lagi telah diwakilkan tentang kewajipan zakat pendapatan ini. So apabila ulul amri di atas asas yang baik, di atas asas maslahah telah menerima pandangan itu, maka kita sebagai rakyat wajib patuhilah, sebab
dasar-dasar keputusan-keputusan ulul amri itu manutun bil maslahah adalah berdasarkan kepada maslahah, dan jika itu dibuat berdasarkan kepada maslahah maka kita wajiblah taat dan patuh kepada ketetapan itu. Okey, itu saya bincang dari sudut pandangan yang mewajibkan sajalah. Walaupun adalah sana pandangan-pandangan yang tidak mewajibkan, umpamanya Syekh Muhammad Wahab Zuhaili. Mereka tak mewajibkan, mereka mengatakan bahawa zakat pendapatan ni dia kena ada haul. Dia kena ada haul. So bila ada haul, walaupun mungkin namanya zakat pendapatan, tapi bila ada haul dia jadi macam zakat wang simpanan lah. Kan? So kita bila kita zakat pendapatan dia tidak ada, nanti kita bincang bab haul. Kita yang bincang zakat pendapatan dia tidak ada haul. Dia cukup nisab wajib bayar. Tapi kalau cukup haul setahun, dia masuk dalam kategori wang simpanan. Jadi walaupun mereka kata wajib tapi mereka menetapkan haul. Okey, mereka kata wajib juga tapi mereka menetapkan haul. Sebab antara hujah mereka okey, kalau ulama yang mewajibkan itu mereka mentakmimkan maksud ayat dalil Quran dan juga hadis yang saya baca tadi. Ulama yang tidak mewajibkan mereka mentaksiskanlah. Mereka mentaksiskan. Mereka kata walaupun dalam ayat itu Allah Taala kata anfiqu min thayyibati ma kasabtum, nampak macam luas makna dia, tapi ayat itu telah ditaksiskan oleh hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan zakat itu wajib bayar. Zakat-zakat tertentu saja, harta-harta yang diwajibkan zakat, pertanian, ternakan, mahterah, apa semua. So yang maksud yang makasabtum yang luas itu ditaksiskan menjadi beberapa bentuk zakat-zakat yang disebutkan seperti tadi saja. Itu hujah-hujah mereka lah. Dan juga bagi ulama Syafi'iyah, saya fikir di Malaysia kita ni, kita adalah Imam Syafi'i sendiri tidak berpendapat tidak diwajibkan zakat mal mustafad, kan? Jadi itu antara pandangan-pandangan mereka. Dan di kalangan ulama-ulama kontemporari, termasuk macam tadilah dari Prof. Ali As-Sadus, Syekh bin Baz di almarhum Saudi dulu juga tidak mengatakan. Dia NU, Nahdlatul Ulama di Indonesia pun daripada pembacaan saya lah, Allah Ta'ala betul, saya rasa mereka tidak mengatakan wajib zakat pendapatan. Dan di Malaysia kita ni saya fikir negeri Perak saja. Kalau tak salah saya betul Ustaz Muhammad Syaful lah. Ustaz Syaful tahu tak? Saya rasa Perak saja kot, negeri Perak. Mereka tak mengambil zakat malul mustafad. Malah ada fatwa mereka, saya tak tengok lagi fatwa tu, tapi saya dipahamkan tahun 2004 dikeluarkan fatwa di negeri Perak bahawa tidak diwajibkan zakat malul mustafad di negeri Perak. Okey. Itu sedikit tentang dalil dan juga tentang pandangan-pandangan ulama tentang malul mustafad ini. Tapi seperti mana saya sebutkan tadi lah, kita di Malaysia kita telah mentarjihkan Majlis Fatwa Kebangsaan dan negeri-negeri, hampir semua negeri kecuali Perak termasuk Pulau Pinang mentarjihkan pandangan ulama yang ataupun memilih pandangan ulama yang mengatakan wajib zakat malul mustafad atas asas-asas yang saya dah sebutkan tadi. Okey, kemudian dari segi zakat mustafad ni ada haul atau tidak ada haul? Setengah orang dia kata ada haul, setengah kata tidak ada haul. Ini pun khilaf juga. Tapi kalau yang kita bincang ini, kita nama zakat malul mustafad ini maknanya dia tidak ada haul lah. Kalau dia ada haul, dia masuk kategori lain. Dia mungkin masuk kategori harta simpanan atau apa semua kan. Ini kita dikira dia tidak ada haul. Sebab biasanya zakat ni dia ada haul. Macam zakat apa? Zakat emas perak, zakat ternakan, itu ada haul. Tapi ada juga zakat yang tidak ada haul. Zakat harta pertanian tidak ada haul kan. Allah Ta'ala sebut wa atu haqqahu yawma hasadih. Dapat hari itulah kita bayar zakat. Begitu juga zakat harta rikas. Harta rikas ni harta karun itu. Harta karun. Pun tidak ada zakat, tidak ada haul. So harta ke mal mustafad ini pun tidak ada haul. Kalau cukup orang tu dapat pendapatan yang besar, maka dia wajiblah bayar zakat. Okey. Dan ada khilaf ulama dan ada dalil-dalil dia lah. Ini pandangan yang mengatakan tidak ada haul ini
disokong oleh maslahah. Dari segi maslahah juga adalah kelebihan dia. Ya, sebab kalau nanti antara sebabnya kalau kita ada haul, nanti orang kalau ada juga manusia, bukan semua kan, tak semua. Ada orang dia sengaja cari jalan untuk mengelakkan daripada pada bayar zakat lah. Elok nak cukup haul, dia dah belanja beli apa-apa habis ya. Dia cukup betul-betul dia belanja, dia belanja apa habis. Tapi bukan semua begitulah. Jadi dari segi maslahahnya dibuat analisa, dibincangkan dari segi maslahahnya mungkin tidak ada haul, maka para ulama berpegang dengan pandangan dia mengatakan tidak ada haul. Tempoh masa haul ni maksud tempoh masa setahun. Biasanya satu tahun Qamariah lah, satu tahun Hijriah kan. Tapi oleh kerana kita di Malaysia sekarang ni atau di mana-mana negara pun kita dah terbiasa dengan tahun Masihiyah ini, maka kita pakai tahun itu pun tidak jadi masalah lah. Itu pun boleh dikira sebagai haul, boleh dikira perkiraan haul. Okey, pandangan tidak ada haul ini dipegang oleh ulama-ulama Silam dan juga ulama contemporary seperti Dr. Syekh Al-Qaradawi dan juga Syekh Muhammad Al-Ghazali. Itu tentang haul. Kemudian tentang nisab. Tentang nisab zakat. Ya. Nisab zakat malul mustafad ini seperti mana dia disandarkan kepada emas juga. Ya, dia disandarkan kepada emas. Dia memakai haul seperti mana haul diwajibkan zakat emas dan perak atau di zakat emas. Pada zakat emas. Dan ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan juga Imam Ahmad dan Abu Daud. Ibn Rasulullah SAW bersabda, laisa alaika syai'un. Ya, laisa alaika syai'un, tidak wajib ke atas kamu sesuatu pun. Iaitulah daripada emas lah. Hatta takuna laka 20 dinaron, sehingga kamu ada 20 dinar. 20 dinar ni artinya duit emas lah, 20 dinar. Artinya kalau tak cukup 20 dinar tak kena zakat. Artinya tak cukup nisab dia. Tak payah bayar zakat. Bila cukup 20 dinaron, 20 dinar, baru bayar zakat. Fa iza kanat laka 20 dinaron wa hala alaihi al-haul, bila kamu ada 20 dinar dan cukup haul dia, fiha nisfu dinarin, maka kamu kena bayarlah setengah dinar. Ya. Jadi itu artinya ukuran malul mustafad ni. Orang tanya, okey, berapa gaji saya nak kena bayar zakat bila saya ada berapa gaji? Pendapatan banyak mana, ataupun elam ataupun hasil consultation saya banyak mana, saya kena bayar gaji. Itulah kalau ikut hadis ini, standard ini 20 dinar. 20 dinar ini kalau di zaman kita hari ini telah dibuat sukatan, telah dibuat ukuran menyamai 85 gram. Betul Ustaz Ahmad sebut lah, 85 gram. 85 gram emas, ataupun kalau nilai dia di Pulau Pinang dia berubah-ubah lah nilai ni sebab harga emas tu tak sama. Tapi sekarang ni yang saya dapat maklumat yang mutakhir, nilai dia sekarang ni ialah RM15,885 nilai emas masa. Kan? Artinya kalau pendapatan kita itu 15,000 atau kita dapat elam atau kita dapat apa hadiah, termasuk saya tak sebut tadi hadiah juga kan. Hadiah juga saya sebut tadi bonus apa semua masuk hadiah juga. Entah kita dapat macam mana, dapat apa hadiah apa, biasanya cabutan betuah yang sahih lah ni, bukan cabutan betuah yang judi tu. Cabutan betuah yang orang saja nak bagi kat kita, dapat 15,000 atau 15,800 atau dapat 16,000, 17,000, maka kena 2.5% daripada 17 atau 18,000 itu dibayar zakat. Itu nisab dia. Sebab itu disamakan dengan 20 dinar emas yang disabdakan oleh Nabi SAW. Itu dari segi nisab dia. Kemudian dari kita tengok sikit dari segi undang-undang.
dan juga undang-undang dan juga fatwa semasa di Malaysia lah. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, muzakarah khas jawatan kuasa Majlis Fatwa Kebangsaan pada 22 Jun 1997 lagi, dah lama dah ni, di Malaysia. Mereka telah membincangkan tentang zakat gaji dan pendapatan, dan fatwa mereka bunyi begini ya. Muzakarah telah memutuskan bahawa zakat ke atas pendapatan penggajian adalah wajib bagi orang yang layak mengeluarkan zakat. Ini dia sebut penggajian saja. Jangan kita pegang betul-betul ni gaji saja. Ini saya dapat bonus bukan gaji. Ini saya dapat hadiah bukan gaji. Ini saya dapat bayaran consultation fee bukan gaji. Tak termasuk semua pendapatan penggajian atau pendapatan daripada pekerjaan kepakaran bebas tadilah. Maka itu wajib bayar zakat bagi orang yang layak mengeluarkan zakat. Siapa yang layak mengeluarkan zakat? Itulah syarat-syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat dia. Orang Islam, dia merdeka, dia harta tu dia milik sempurna dia. Kemudian dia cukup nisab, cukup haul apa semua. Bila benar cukup syarat-syarat itu, maka dia termasuk dalam kategori orang yang layak bayar zakat, maka dia wajiblah bayar zakat. Manakala fatwa yang diwartakan di Pulau Pinang, ini fatwa ni diwartakan, dia bukan sekadar irsyadul hukum saja, tapi telah diwartakan di Pulau Pinang, seperti yang saya sebutkan awal tadi, pada tahun 2001 lagi. Di Pulau Pinang telah mewartakan bahawa zakat ke atas pendapatan dan penggajian adalah wajib bagi orang yang layak mengeluarkan zakat. Itu fatwa di Pulau Pinang. Jadi kita kena akurlah dengan fatwa yang telah diwartakan, baik dari segi hukum, dari segi keduniaan dan juga dari segi akhirat pun kita wajib patuh kepada fatwa yang dibuat oleh ulul amri yang bertujuan untuk memberi maslahah kepada masyarakat. Itu dari segi fatwa dan undang-undang yang kita ada. Kemudian saya ringkaslah, saya buat juga lah sebelum sikit tadi Ustaz Muhammad Saiful tentang realiti zakat kita semasa di Pulau Pinang sekarang ni. Zakat pada tahun 2019, zakat harta ni termasuk selain daripada zakat fitrah lah. Zakat harta termasuk perniagaan, termasuk emas perak, termasuk apa tadi, tanian apa semua. Kita dapat 116,365,065 ringgit.21 sen. Dan skim potongan gaji adalah sebanyak, skim potongan gaji maksudnya zakat gaji, zakat pendapatan, zakat malul mustafad, ialah sebanyak 52,468,322 ringgit.26 sen. Itulah lebih kurang 45% daripada keseluruhan harta zakat. Artinya daripada zakat harta yang diperolehi di Pulau Pinang ni, 45% adalah daripada zakat gaji. Mana dia komponen yang besar lah. Bayangkan kalau kita tak bayar zakat, maknanya sebahagian besar daripada sumber kekayaan umat Islam itu kita tak dapat. Bila kita tak dapat, bukan kita tu siapa? Maksudnya mustahiqul zakah lah. Dia tak dapat kan. Sedangkan mereka tu orang yang memerlukan zakat. Oh, kita rasa ini besar. 54 juta, 52 juta, 116 juta. Betul. Tapi kita tengok je pengagihan yang dibuat pada tahun 2019, ini yang saya ambil dari yang terbarulah. Telah zakat Pulau Pinang telah berjaya mengagihkan wang zakat sebanyak 110,989,506 ringgit.99 sen. Iaitulah 91% daripada wang zakat tahun 2019. 91% telah diberikan kepada asnaf zakat atau mustahiqul zakah yang disebutkan seperti yang disebutkan dalam Quran, innamas shadaqatul fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wa mal qulubum wa fi riqab wal gharimin fi sabilillah bis-sabil. Berapa tu? 8 dia kan? Yang disebutkan tadilah golongan-golongan asnaf zakah itu. Mereka telah diberi, adalah dia portion tertentu lah kan, ikut keperluan dan ikut keutamaan dari semasa ke semasa. Iaitu rekod ini menunjukkan penerima zakat tahun 2019 saja sebanyak 37,059 orang. 37,059 orang. Kita rasa besar lah tadi dengar 110 juta, 116 juta kan, tapi yang dapat itu ialah 37,059 orang. Dan kita nanti mungkin orang akan tanya juga, 90% saja, mana lagi 9%? 9% itu sebahagiannya yang saya dipahamkan masuk dalam wang tawakuf. Dan wang tawakuf, kata wang tawakuf duduk simpan saja.
mungkin kita tengok kalau tak ada keperluan dia simpan saja, tapi yang saya dipahamkan juga bahawa dalam peristiwa COVID ini banyak orang tak ada pekerjaan, ahli-ahli peniaga, orang meniaga gerai tepi jalan, dia tak boleh meniaga yang banyak, apa semua yang maka sebahagian besarnya menggunakan wang tawakuf ini. Wang tawakuf. Jadi manfaatnya insya-Allah akan diperolehi oleh semua mustahik zakah di negeri Pulau Pinang yang akan mendapat manfaat daripada zakat yang kita bayar, dan insya-Allah dia akan menjadi kebajikan kita berterusan di hari akhirat kelak di atas sumbangan yang kita bagikan ini, kerana ia adalah kewajipan dan yang diberikan jalan yang pahala di sisi yang sangat besar, dan untuk memberi keberkatan kepada hasil usaha dan harta, dan menyucikan harta-harta yang kita perolehi itu, supaya kita mendapat keberkatan di sisi Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat insya-Allah. Jadi itu saja Ustaz Ahmad Saiful. Kalau ada apa-apa kalau ada masalah lagi mungkin 1-2 soalan. Allah. InsyaAllah. Baik Ustaz. Terima kasih atas penjelasan Ustaz pada petang ini. InsyaAllah saya nak tengok komen. Kalau tengok komen Ustaz, rasanya mereka semua faham Ustaz. Tak ada soalan lagi. Tapi ada soalan yang anda nak cuba bangkitkanlah untuk sama-sama mungkin penonton-penonton boleh berkongsi dengan kita. Iaitu berkaitan dengan, ada soalan berkaitan dengan bagaimana orang yang berniaga bermusim ni? Apakah dia dikira sebagai zakat perniagaan ataupun pendapatan? Niaga bermusim lah. Orang berniaga bermusim. Okey, kalau kita faham, wallahu alam, Ustaz Mazful lah, yang saya faham lah, apabila kita faham takrif zakat malul mustafad. Betul? Betul? Ya. Dengar? Dengar. Oh, Dengar tak saya jawab? Ada soalan berkaitan dengan? Ya, saya dengar lah. Saya tengah jawab ni. Ya, dengar tak? Tak dengar Okey. Dengar. Alhamdulillah. Dengar, okey. Apa yang, kalau kita faham daripada takrif zakat malul mustafad tadi, yang masuk dalam gaji, pendapatan, apa semua tu, gaji atau allowance itu, satu daripada, dan juga zakat perniagaan. Saya fikir antara kriteria yang membezakan zakat pendapatan dengan zakat perniagaan ini, saya fikir ialah zakat yang masuk dalam kategori zakat pendapatan ni yang kita boleh kata tak ada modal. Kan? Dia tak keluar modal. Yang modal ni ada lah kan, dia dapat kepakaran tu, dia mengaji apa semua, mengaji tu keluar modal juga kan. Tapi dia berdasarkan kepada tulang pak kerat dia dan juga kepakaran otak dia dan inisiatif dia. Adapun kalau dia meniaga, maka dia keluar modal walaupun dia secara bermusim, maka itu pada saya, wallahualam, pada saya kira itu masuk dalam zakat perniagaan lah, kerana dia memang dia menjalankan aktiviti perniagaan. Kan? Jadi mal mustafad ini ialah sesuatu yang boleh dikatakan tak ada modal langsung, macam harta sedekah orang bagi kat dia, hibah tadi, allowance atau apa tadi, memang tak ada modal langsung. Dia dapat begitu saja. Kalau macam meniaga itu memang namanya meniaga secara full time ke part time ke, dia still perniagaan. Kan? Dia masih still perniagaan, dia beli barang untuk diniagakan, dia dapat untung daripada hasil barang yang diniagakan itu. Maka itu zakat perniagaan, part time or full time, sama saja. Wallahu ta'ala a'lam. Ada satu lagi soalan, Doktor. Satu lagi soalan daripada Muhammad Imran. Dia sebut, dia kata,
adakah harta berbentuk poin atau mata ganjaran yang dikumpul dari kad-kad tertentu seperti kad kredit, kad bonus link, kad Tesco dan sebagainya, perlu dikira sebagai zakat harta yang terkumpul apabila cukup haul dan melepasi nisab? Ya, ya itu termasuk kalau kita tengok kita balik pada tarif zakat malul mustafad tadi, harta ataupun penggajian ataupun pendapatan daripada kerja bebas tadi, termasuk juga hadiah ataupun apa-apa ganjaran yang dibagi kepada kita, kan? Yang dibagi ganjaran kepada kita itu, maka dia termasuk dalam al-malul mustafad. Dia masuk dalam malul mustafad, harta perolehan yang kita perolehi, maka dia termasuk dalam zakat lah. Kalau kita himpun-himpun, kalau cukup nisab dia, zakat lah. Kalau tak cukup, dia cukup lah, tak kena zakat lah. Tapi ganjaran ni dia risiko sikitlah, ada kena tengok. Baik, alhamdulillah. Betul. Ya. Ya, saya just nak mengatakan bahawa ganjaran-ganjaran ni kena tengok juga lah. Kadang-kadang ada ganjaran yang diberi secara yang baiklah, yang elok, yang sah, jalan yang sah dari sudut syarak. Tapi ada yang tidak betul, yang bercanggah dengan syarak lah. Dia mungkin melibatkan perjudian dan sebagainya. Jadi kalau daripada semua pendapatan yang tidak betul itu tak boleh bayar zakat lah. Itu mungkin kena dibersihkan oleh cara yang lain, bukan melalui zakat. Itu saja Ustaz sebut. Baik, alhamdulillah. Saya tengok soalan pun sudah tak ada dah. InsyaAllah kita sudah sampai kepada penghujung rancangan program kita pada petang ini. Alhamdulillah, bagaimana doktor terang kepada kita secara jelas dan terperinci berkaitan dengan zakat mal mustafad, yang mana doktor cerita yang mana terbahagi kepada dua, harta pendapatan secara tetap maupun pendapatan yang bebas dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Pada doktor kami ucap terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada petang ini. Alhamdulillah banyak kongsian daripada doktor yang dapat kami ambil manfaat, insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua penonton-penonton dan kami semua di sini insyaAllah akan dapat mengambil manfaatnya, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada petang ini, saya nak mengajak dan seru kepada semua umat Islam khususnya di negeri Pulau Pinang untuk sama-sama tampil ke zakat Pulau Pinang untuk bayar zakat, tuan-tuan, sebelum kita menghampiri akhir tahun, insyaAllah. Sebelum kita masuk tahun baru, semua ramai-ramai kita pakat-pakat bayar zakat. Banyak kaedah yang kita memudahkan kepada pembayar-pembayar di luar sana, mai ke kaunter atau pembayar online dan sebagainya. InsyaAllah boleh pakat sama-sama hebohkan kepada rakan-rakan di luar sana tentang dakwah zakat, insyaAllah. Wallahu a'lam. Pada doktor, terima kasih sekali lagi. Aku qauli hadza azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.